Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bersama saya di dalam rancangan TV Suara Quran. Sebelum itu, saya bukanlah berseorangan, tetapi saya terdapat 3 ahli. Sebelum itu, berminat untuk saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Alif Najmi bin Sofyan. Saya memegang kad matrik 2220561 dan saya merupakan pelajar Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Dan saya merupakan daripada khusus Sarjana Muda Pertahanan dan Keselamatan Islam. Baik, pada hari ini kita akan mengupas satu bahagian di dalam ulum Quran yang menitik beratkan dalam mempelajari ilmu ini. Tajuk yang akan kita bahaskan pada hari ini ialah resam Al-Quran dalam pandangan ahli tafsir. Mari kita lihat dengan lebih mendalam tentang mempelajari resam Al-Quran. Mari kita lihat, jom. Sebelum itu, kita lihat kepada definisi yang pertama, iaitu apakah maksud Al-Quran. Al-Quran ialah kalamullah yang mengandungi mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan Jibril AS. Pada definisi yang kedua, iaitu resam Al-Quran. Resam ini membawa maksud ialah pembentukan lafaz atau perkataan melalui penggabungan huruf-huruf hijaiyah atau gambaran-gambaran kalimah yang seterusnya dapat dituturkan. Ia juga boleh diertikan sebagai apa sahaja yang berkaitan dengan apa-apa jenis khat. Ramai yang tidak ketahui bagaimanakah bentuk penulisan Al-Quran. Ini adalah satu contoh penulisan Al-Quran yang mana ketika zaman dahulu dan zaman sekarang. Kita lihat penulisan dahulu dan sekarang amat berbeza. Dan sekarang penulisan menjadi lebih moden. Hal ini kerana terdapat isu yang berkaitan cara pembacaannya, cara penulisannya dan lain lagi. Dalam pengumpulan Al-Quran bermula pada zaman Rasulullah SAW. Ketika itu baginda mempendengar, menerang dan menghurai maksud dan kehendak ayat Al-Quran. Tindakan para sahabat ketika itu adalah menghafal dan menulis pada tulang, kulit binatang, pelepah tamar, batu dan kulit kayu. Dalam zaman Abu Bakar As-Siddiq bermulanya pengumpulan ayat Al-Quran. Hal ini kerana ramai para hufaz Al-Quran mati syahid ketika berlakunya peperangan Al-Yamamah. Idea pengumpulan Al-Quran ini dicetus oleh Saidina Umar Al-Khattab dan sahabat yang diamanahkan ialah Zaid bin Sabit. Selang pada zaman Uthman bin Affan, berlakunya perselisihan faham tentang bacaan Al-Quran akibat perluasan wilayah Islam. Antara sahabat yang diamanahkan dalam menangani perselisihan bacaan Al-Quran ini ialah Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Abdul Rahman bin Haris dan Sa'id bin Al-Aish. Faedah pembukuan Al-Quran ini adalah untuk menyatukan umat Islam dalam penggunaan mushaf yang seragam dari segi ejaan dan tulisan. Dan mushaf ini dinamakan sebagai resam Uthmani. Masuk kepada zaman Umayyah, Al-Quran dimodernkan lagi dengan meletakkan baris dan titik pada ayat-ayat Al-Quran. Seterusnya, mari kita lihat pandangan ulama-ulama mengenai resam Uthmani yang akan dihuraikan oleh sahabat saya. Mari kita lihat. Hello? Dah start ke? Assalamualaikum. Nama saya pula Muhammad Rahimi bin Rusli, memegang nombor kad matrik 2220553 dan saya seorang pelajar di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Pada hari ini saya akan membincangkan soal pendapat ulama tentang penulisan resam Uthmani. So, mari kita saksikan. Seterusnya kita akan lihat serba sedikit pandangan ulama tentang resam Uthmani. Jadi, apa kata ulama tentang pandangan resam Uthmani? So, mari kita teruskan. Mengikut pendapat Imam Malik bin Anas tentang resam Uthmani, pertama sekali, bukti yang kuat kepada kita bahawa penulisan resam Uthmani adalah pilihan utama kepada umat Islam dan wajib dikekalkan. Kedua, proses penulisan di hadapan Rasulullah SAW dan dibaca semula selepas menulis adalah bukti tauqifi. Di sini pula kita akan menjelaskan tentang proses resam Uthmani.
Yang pertama adalah fasa kitabul wahyi. Itu proses ini berlaku ketika zaman Rasulullah SAW. Bila wahyu turun, maka para sahabat menulis wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Antaranya Mu'az bin Jabal, Zaid bin Sabit dan Ubay bin Ka'ab. Kemudian zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Proses ini berlaku ketika mana ramai para hafiz yang syahid dalam perang Yamamah. Kemudian usulan daripada Sayyidina Umar untuk menjadikan Al-Quran dalam satu mushaf. Fasa yang ketiga adalah zaman Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Berlakunya perselisihan bacaan oleh kerana bilangan umat Islam semakin bertambah. Maka Sayyidina Uthman menjadikan mushaf Rasam Utsmani dan menyebarkannya ke daerah-daerah tertentu mengikut bacaan masing-masing. Seterusnya adalah pembahasan mengenai keistimewaan Rasam Utsmani. Jadi, apa kelebihan ataupun keistimewaan Rasam Utsmani? Jadi mari kita lihat. Antara keistimewaan Rasam Utsmani adalah tauqifi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua, salah satu dari rukun bacaan Al-Quran. Ketiga, merangkumi 7 huruf Al-Quran. Keempat, bertepatan dengan pembentangan bacaan Al-Quran terakhir. Dan yang terakhir adalah salah satu daripada mukjizat Al-Quran. Seterusnya, mari kita lihat tentang kaedah-kaedah Rasam Utsmani yang akan disampaikan oleh sahabat saya. Okey, sebelum itu saya memperkenalkan diri saya. Saya 222-0544 Muhammad Azam bin Ahmad Amran daripada Pengajian Pertahanan dan Keselamatan Islam, dan saya akan menerangkan mengenai kaedah-kaedah Rasam Utsmani. Let's go. Okey, seterusnya kita pergi kepada kaedah-kaedah Rasam Utsmani. Yang pertama iaitu al-ziyadah. Ziyadah ni ialah penambahan huruf. Ziyadah iaitu bertambah. Penambahan huruf alif, waw dan ya dalam beberapa perkataan tertentu. Contohnya, ziyadah alif ni berlaku di setiap akhir isim majmu' atau yang mengikut hukumnya seperti ulul albab. Begitu juga pada kalimah as-sabila. Itu adalah az-ziyadah, iaitu kaedah Rasam Utsmani yang pertama. Okey, kaedah Rasam Utsmani yang kedua ialah al-hazaf. Hazaf ni bermaksud buang, atau dengan kata lain tidak menulis huruf tersebut dalam perkataannya. Huruf yang dibuang tu ada 3, iaitu sama seperti az-ziyadah, iaitu huruf alif, waw dan ya. Dia berlaku pada kalimah yang berbentuk seruan. Contohnya ya ayyuhan nas. Macam tu. Itu adalah contoh al-hazaf daripada kaedah Rasam Utsmani yang kedua. Hazaf, contoh hazaf ya ni dia berlaku di setiap isim manqus yang bertanwin, sama ada ianya berbaris hadapan atau bawah. Seperti farihibuna. Itu adalah contoh hazaf ya. Okey, kaedah Rasam Utsmani yang seterusnya ialah al-wasl atau al-fasl dan al-fasl. Dia terdapat beberapa kalimah Al-Quran ditulis dengan menyambung 2 kalimah menjadi satu perkataan. Dan ada pula setengah ayat perkataan tersebut diceraikan menjadi 2 kalimah. Antara kalimah tersebut ialah Allah. Ia ditulis dengan Allah dan juga Allah. Begitu juga dengan imma. Itu adalah contoh al-wasl dan al-fasl bagi kaedah Rasam Utsmani yang ketiga. Okey, itu adalah contoh-contoh Rasam Utsmani, kaedah Rasam Utsmani dalam penulisan tersebut. Terima kasih. Sebagai penutup bicara, resam Al-Quran merupakan satu ilmu yang amat penting dalam ulum Al-Quran. Dan Alhamdulillah, resam Al-Quran ini masih diguna pakai sehingga sekarang. Baik, itu sahaja video kita pada hari ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.